Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang saya ucapkan kepada mereka yang sedang menonton rancangan TikTok kita pada petang ini. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, tahukah anda pada tahun 2015 sebuah draft resolusi yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Agung Bangsa-Bangsa Bersatu PBB telah pun menggariskan sebanyak kira-kira 17 matlamat pembangunan mampan atau lebih dikenali sebagai Sustainable Development Goals SDG yang telah kita belajar pada masa hari ini. Ianya berfungsi sebagai sebuah rangka ataupun tindakan asas yang amat penting untuk sesebuah negara untuk merangka polisi bagi memastikan masa hadapan yang mampan untuk kebaikan dan juga kehendak rakyat dalam sesebuah negara itu. Justru dalam pembentangan saya pada petang ini, saya ingin memfokuskan wahana diskusi khusus dengan melihat kepada matlamat yang kedua, iaitu sifar kelaparan ataupun lebih dikenali dalam bahasa Inggerisnya iaitu zero hunger. Tujuan utama matlamat kedua ini, iaitu matlamat sifar kelaparan, adalah untuk memberi jaminan kepada setiap orang pada setiap masa dan mempunyai akses kewangan, sosial, fizikal kepada makanan yang mencukupi, mempunyai nutrien serta selamat yang memenuhi pemilihan makanan dan keperluan diet mereka untuk kehidupan yang sihat dan aktif. Secara mudahnya, dalam Sustainable Development Goals matlamat kedua ini, kita ingin memfokuskan ataupun kita ingin lebih memberikan penekanan kepada kualiti dan juga kuantiti makanan yang kita makan pada hari ini. Baiklah, itu yang pertama yang perlu anda, apa yang saya ingin bawakan dalam wahana pembentangan kita pada petang ini. Baiklah, sebelum kita masuk ke perkara yang lebih lanjut, umum mengetahui bahawa sifar kelaparan ini boleh berlaku kepada sesiapa sahaja. Ini boleh berlaku dalam kalangan masyarakat, ini boleh berlaku dalam kalangan sebuah negara. Malah ini juga boleh berlaku dalam konteks yang lebih besar, iaitu sifar kelaparan di seluruh dunia. Namun, dalam pembentangan saya pada petang ini, saya ingin tunjukkan kepada anda bagaimanakah sifar kelaparan ini adalah suatu ancaman kepada para mahasiswa kita yang sedang belajar, tidak kiralah di universiti awam ataupun universiti swasta, di mana perkara ini perlu dilihat lebih serius oleh semua pihak dan perkara ini perlu juga diambil tindakan yang sebetulnya untuk menangani masalah-masalah sifar kelaparan dalam kalangan mahasiswa. Baiklah, kita perlu lihat pertama sekali bagaimanakah mahasiswa ini boleh mengalami sifar kelaparan. Umum mengetahui mahasiswa adalah bermaksud pelajar yang sedang mempelajari ilmu di universiti masing-masing. Justru kebanyakan mereka ini adalah mereka yang mempunyai mereka adalah pelajar sepenuh masa, di mana mereka tidak mempunyai income ataupun hasil untuk menyara diri mereka di dalam kampus. Justru apabila keadaan ini berlaku, kita perlu lihat pula faktor kedua, iaitu kita perlu lihat pula faktor yang lain, iaitu seperti latar belakang sesebuah keluarga. Tahukah anda, di negara Malaysia pada masa kini, kerajaan melalui Kementerian Kewangan Malaysia telah pun membahagikan kepada pendapatan isi rumah kepada tiga golongan. Pertama adalah terendah 40%, yang kedua pula pertengahan 40%, dan yang ketiga iaitu tertinggi 20%. Istilah-istilah ini boleh kita lihat adalah seperti B40, M40 dan juga T20. Pengklasifikasian kumpulan ini adalah berdasarkan jumlah pendapatan isi rumah oleh jumlah pendapatan dalam isi rumah seseorang, di mana apabila pendapatan isi rumah itu di bawah RM40,000, di bawah RM4,000, maka yang diklasifikasikan sebagai B40. Manakala dalam dari jumlah RM4,000 hingga RM8,000, mereka adalah M40, dan lebih dari RM8,000 adalah mereka yang bergelar
kumpulan T20. Justru perkara ini, setahukah anda, di mana perkara ini adalah salah satu faktor yang mempengaruhi masalah mahasiswa yang sedang mengalami isu kelaparan di universiti-universiti di negara kita. Tidak kiralah anda di universiti awam ataupun di universiti swasta. Baiklah, justru kita telah pun melihat bagaimana status quo ataupun masalah sebenar dalam isu mahasiswa yang mengalami kelaparan. Dan telah saya kemukakan tadi, seperti mereka ini tidak mempunyai income ataupun hasil pendapatan untuk menyara kehidupan mereka di universiti. Dan kedua pula adalah daripada latar belakang mereka, di latar belakang keluarga mereka untuk menyara mereka di alam universiti ini. Dan di samping juga kita boleh lihat dengan peningkatan kos barang hidup yang kos sara hidup yang begitu tinggi, ini membuktikan bahawa mahasiswa sekarang terhimpit antara untuk membelanjakan keperluan perkhidmatan ataupun menyimpan duit demi untuk bertahan pada masa yang akan datang. Baiklah, selesai daripada isu yang telah saya kemukakan dalam tentang mahasiswa kelaparan ini, yang boleh dikaitkan dengan SDG kedua, iaitu zero hunger. Baiklah, untuk menangani isu masalah mahasiswa kelaparan ini, saya boleh cadangkan kepada anda semua ketiga-tiga idea yang boleh kita duduk bersama untuk kita bincangkan adakah boleh diterima ataupun tidak. Baiklah, pertama sekali adalah kita tidak kiralah melalui pelbagai pihak hendaklah menggalakkan lagi program bantuan makanan kepada mahasiswa. Sebab apa? Saya kira ada juga mahasiswa yang mengharapkan bantuan makanan daripada pihak-pihak, seperti kalau kita lihat di UIA sendiri, kita ada inisiatif untuk memberi makan kepada mereka yang mempunyai ataupun yang telah berpuasa pada hari Isnin dan juga hari Khamis di Masjid UIA. Dan ada juga kadang-kadang makanan-makanan yang lebih ini kita berikan kepada mereka melalui letaknya makanan-makanan tersebut di dalam cafeteria, dan kita boleh letakkan mesej itu ke dalam kumpulan WhatsApp masing-masing untuk memberitahu tentang adanya makanan yang telah diberikan ataupun disumbangkan oleh golongan-golongan tertentu. Itu yang pertama. Dan kedua pula, kita perlu mewujudkan program literasi asas kewangan. Bagaimanakah program literasi asas kewangan ini? Program literasi asas kewangan ini adalah penting ataupun signifikan kerana ini dapat membantu mahasiswa untuk lebih celik dalam ilmu pengurusan kewangan. Saya kira di mana pada hari ini mahasiswa mempunyai masalah untuk mengurus ataupun menjaga kewangan mereka dengan lebih baik. Justru dengan kita mewujudkan program literasi asas kewangan, seperti kita boleh panggil saudara Dr. Financial Faiz yang agak popular di TikTok dan juga Instagram, di mana kita boleh menjemput mereka ataupun memberi minta tunjuk ajar tentang cara-cara untuk menjaga ataupun mengurus kewangan, terutama kita sebagai pelajar yang mempunyai kewangan yang terhad dan perlulah diurus dengan sebaik-baiknya agar kita dapat memaksimalkan penggunaannya ataupun dapat membantu diri kita pada masa akan datang. Dan yang kita akhir adalah menjalinkan kerjasama dengan komuniti perniagaan tempatan, di mana kerajaan ataupun pihak universiti sendiri perlulah berbincang secara bersemuka antara tender-tender di kafe dan juga pembekal makanan. Kerana apa? Kerana untuk mencari solusi ataupun harga yang munasabah kepada para pelajar agar kita dapat membantu ataupun dapat meringankan beban mereka dari segi sudut kewangan ataupun dari segi penyediaan makanan. Dan saya berharap apabila kita mewujudkan kerjasama ataupun sinergi
antara komuniti perniagaan tempatan, pihak universiti, pihak perwakilan pelajar dan juga pemegang-pemegang taruh yang lain, maka kita dapat mencari sebuah solusi yang cukup untuk dapat memaksimalkan ataupun dapat membantu para pelajar. Bukan saja para pelajar, bukan saja para pelajar, malah mereka ini, iaitu pemegang-pemegang taruh ini ke dalam agar secara mudahnya agar kesemuanya mendapat manfaat masing-masing tanpa merugikan sesiapa. Justru pada hari ini telah saya nyatakan kepada anda bagaimana bahawa masalah kelaparan dalam kalangan mahasiswa adalah amat serius dan perlu adanya tindakan bersama supaya kita dapat membantas isu ini. Kerana apa? Saya teringat kata-kata Saidina Ali, iaitu Khalifah keempat Islam. Beliau pernah berkata bahawa jika ingin melihat negara ataupun komuniti pada masa yang akan datang, maka lihatlah anak muda pada masa kini. Justru saya mohon, adakah kita ingin melihat negara kita pada masa akan datang adalah negara yang teruk kerana mahasiswa kita tidak mempunyai makanan dan mempunyai nutrien yang mencukupi untuk mentadbir negara di pada masa hadapan? Perkara ini adalah perkara yang perlu kita elakkan dan perlulah kita bersama-sama dalam menangani isu masalah ini. Justru saya mohon agar kesemua kita yang sedang menyaksikan ataupun yang sedang menonton perbincangan kita pada petang ini, agar kita mampulah ataupun kita bersegeralah dalam menangani isu ini supaya tidak ada lagi mahasiswa yang sanggup berkorban ataupun sanggup tahan perut ataupun lapar kerana ketidakcukupan ataupun keterhadnya kewangan mereka pada masa akan datang. Justru mohon mereka yang sedang mendengar ini terima cadangan idea saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.